Okay, muka surat yang ketiga buku kerja anda. Untuk muka surat yang ketiga ini, anda akan tahu betapa pentingnya kita pandai menyusun ungkapan kuadratik ini ataupun fungsi kuadratik ke dalam bentuk ABC. Okay, saya bagi contoh. Okay, kita mesti susun X kuasa 2 dulu. Lepas tu, yang X baru diikuti dengan nombor yang tak ada pemboleh ubah, yang tak ada X. Okey? Kalau sudah susun macam ini, okey, nombor yang pertama ini sebenarnya ialah A. Nombor yang kedua ialah B. Nombor yang di depan X itu ialah B. Lepas tu, nombor yang hujung sekali itu ialah C. Okey, untuk muka surat yang kedua, anda tahu kalau nilai A ini positif, graf dia bentuk senyum. Okey, bentuk senyum. Boleh? Kalau nilai A negatif, bentuk, kita tengok mulut dia saja, bentuk senyum. Okey? Kalau negatif, bentuk sedih. Kalau negatif, bentuk macam ini. Negatif, bentuk macam ini. Kalau positif, bentuk macam ini. Semua ini bergantung pada nilai A. Okey? Kalau nilai positif, kalau graf anda ada nilai yang positif, dia ada garis yang paling bawah sekali. Itu kita panggil titik minimum. Kalau positif ada titik minimum. Nak tulis macam mana? Minimum. Kalau negatif ada titik yang tinggi ni, kita panggil titik maksimum. Okey? Titik maksimum, titik minimum. Hari ni ingat ini saja. Kalau negatif kalau negatif ada titik maksimum, kalau negatif positif ada titik minimum. Okey? Lepas tu C ini nantilah. Perlu. Okey. Kita yang ini boleh titik minimum, maksimum, ingat saja. Okey. Lepas tu satu lagi. Kalau hari ni kita belajar. Okey. Katakan tolak 6. Apa pentingnya nilai C ini pula? Nilai C ini, okey, dia memberitahu kita di mana graf itu memintas. Okey, ini paksi memintas pada paksi Y. Okey, katakan ini graf anda, paksi Y sini Nanti lukisan anda, saya tak tahulah graf ini macam mana. Tapi, tak jadi graf saya. Kalau saya lukis macam ini, dia mesti tidak jadi punya. Jangan biarkan inilah. Okey, katakan C ialah negatif 6. Nanti waktu melukis itu, C mesti memintas, tempat dia pintas garisan Y itu mesti pada negatif 6. Bolehkah? Tempat dia potong pintasan Y. Kurang jelas. Cuba. One more time. Katakan adalah equation dia. Lepas tu sini, katakan nombor yang terakhir itu tambah 5, positif 5. Nanti waktu lukis graf, ini pintasan Y nanti graf anda akan memotong garis Y pada 5. Macam itu. Kalau kalau ungkapan anda berakhir dengan negatif 3, nanti waktu lukis Y itu, nanti graf anda akan potong garis Y pada negatif 3. Ini dia. Ada keliru sikit. Jangan keliru sangatlah. Okey. Tak penting sebenarnya. Tak penting. Lepas tu ada satu lagi. Rumus untuk mencari persamaan paksi simetri. Okey, graf yang anda lukis itu sebenarnya dia ada, dia simetri macam mana? Dia tidak terlalu besar mana-mana. Tak sebelah lebih besar. Tak apalah. Anda guna rumus inilah. Okey.
untuk mencari paksi simetri, anda guna rumus ini. Negatif B per 2A. Okey, jadi anda perlu tahu B itu berapa. Kan? Lepas tu A itu berapa. Gantikan ke dalam ini. Ke dalam rumus ini. Okey, negatif B per 2A. Anda akan dapat persamaan paksi simetri. Okey, ikut saja rumus ini. Anda akan tahu lah. Kita cuba soalan muka surat yang ketiga. Kita tengok. Okey. Kalau positif, titik minimum. Boleh? Kalau A itu positif, bentuk dia bentuk senyum. Bentuk dia bentuk senyum. Titik dia titik minimum. Okey, jadi yang ini anda salin lah. Titik. Oh tu. Nah, okey. Jangan lah. Salin lah. Anda ikut yang atas ini. Okey, ini you copy here. Same. Titik minimum. Pintasan Y maksudnya nombor yang hujung sekali itu. Hujung sekali. Untuk A, nombor yang depan sekali. Untuk C, nombor yang hujung sekali. Pintasan Y ini sebenarnya bermaksud dia C. Okey, untuk C, 3. C untuk soalan yang pertama, negatif 6. Boleh? Boleh setakat ini. Okey, lepas tu untuk soalan yang paksi simetri ni pula. Kita tengok X ialah negatif ada B. B untuk kes ini. A, B, C. B ialah 6. Lepas tu C ialah ada dia tanya C. Tak ada. 2. A ialah 3. Guna kalkulator. Negatif 6 bahagi 2 kurungan 3. Negatif 6 bahagi 6. Jadi jawapan dia negatif 1. Jadi jawapan sini X ialah negatif 1. Boleh? Guna rumus saja. Tidak penting sangat ini. Okey, kalau graf anda sengit sikit pun saya biarkan saja. Ini lakaran membantu anda melakar dengan lebih cantik lagi, lebih jelas. Okey, number 4. Kita tengok minimum maksimum dulu Kalau positif bentuk U, bentuk senyum. Kalau positif bentuk senyum, kalau negatif bentuk sedih. Kalau negatif, bentuk sedih. Boleh? Kalau yang ini dia ada, tengok titik yang paling bawah itu sekali. Titik paling bawah itu titik minimum. Okey, anda tulis titik minimum. Saya tulis macam ini. Yang ini pun titik minimum. Ini titik atas sekali, titik maksimum. Okey, you write in full. I write like this. Okay. Minimum, maximum. Okay. Pintasan Y. Pintasan Y kita tengok pada C. Okay. C untuk soalan yang pertama. Negatif 16. Untuk yang ini, C dia hilang. Kan sepatutnya ada nombor di sini. Tak ada nombor. Maksudnya sifar. C untuk yang nombor 4. Tengok nombor yang hujung sekali. Yang tak ada kuasa itu. 25. Okey, yang ini. Nombor yang tak ada kuasa 3. Dia tak ada bersama dengan X kuasa. Tak ada kuasa. Tak ada pemboleh ubah. Okey. Macam ini. Okey. Kalau anda boleh setakat ini pun cukuplah. Yang pintasan yang persamaan paksi simetri itu biarkan saja. Okey, kita cuba. Kita cari untuk kolom yang ketiga ini kolom yang ketiga ini, tapi sebab cikgu tak cukup ruang, cikgu tulis di tepi Okey. Rumus dia macam ini. Negatif B per 2A. Kita tengok soalan nombor 2 dulu Okey. Negatif. Untuk yang ini, B dia berapa? B dia tak ada. Kalau kan tak ada X kuasa 2 tak ada. X tak ada, maksudnya B adalah sifar. Kalau sifar you bahagi dengan apa pun, dia akan jadi sifar saja. Okey, jadi nombor 2 tak perlu buat lah. Kan sifar bahagi berapa dia sifar.
Jawapan dia mesti sifar. Okey, kita cuba soalan yang jadi jawapan ini sifar. Okey, yang ini. Negatif B per 2A. Okey, kita cuba soalan nombor 3. Untuk yang ini, B dia berapa? B dia, nombor yang di depan X itu negatif 5. Oh, very good. Negatif 5. Jadi, negatif ini sudah ada dia. Yang ini negatif 5. Negatif pada soalan. Negatif pada rumus. Jadi, dua-dua perlu tulis. Jangan kamu ingat negatif itu ialah negatif itu. Bukan mah. Ayo, fahamkah? Tulis dua-dua negatif per 2. A adalah nombor di depan X itu. Tak ada nombor. Maksudnya 1 . Guna calculator. Tek, 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 tek. 5 per 2. Tekan ABC mah. Tekan Shift ABC. Shift ABC. Shift ABC. Yang akan dapat ini. Masih ada calculator kamu? Anda? Okay. Number 4. So, this is the answer. 0. 5 per 2. Okay. Number 4. Nombor 4 masih sama. Negatif B per 2A. Okay, negatif. B adalah negatif 20. Okay, A adalah negatif 2. Kalau anda guna calculator, dia akan jadi 20 per negatif 4. Guna calculator, tekan sebiji macam dia. Dia ada 2 negatif, you tekan 2 kali lah. Tolak, 20. Bahagi. Ini boleh anda tulis sebagai bahagi. Bahagi 2 kurungan negatif 2. Anda akan dapat negatif 5 sebagai jawapan. Last. Number 5. Okay? Number 5. Saya perlu sentiasa tulis. Okay. Number 5 masih sama. Negatif B per 2A. Okay. Untuk kes ini, B dia berapa? B nombor tengah-tengah itu 5. Lepas tu A dia berapa? A dia negatif 2. Okey. Guna calculator, anda akan dapat, tekan Shift ABC 5 per 4. Okey, siap. Thank you. Koyak buku.